Selamat pagi murid-murid. Apa khabar anda semua? Bertemu kita kembali. Dan hari ini tajuk kita ialah jenis-jenis ayat. Saya harap murid-murid semua bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita tengok apa itu jenis-jenis ayat. Seperti biasa, kita ada dua objektif untuk dicapai. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti 4 jenis ayat dengan betul. Objektif kita yang kedua, murid dapat membina 3 ayat mengikut jenis ayat dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan kita untuk hari ini ialah murid menyatakan jenis-jenis ayat dengan betul. Baiklah murid, sekarang kita akan tengok jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat ini dapat dibahagikan kepada 4 jenis ayat. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat seruan. Dan yang keempat, ayat perintah. Murid-murid dapat mengenal pasti ayat-ayat ini melalui bentuk ayat tersebut ataupun tanda baca yang digunakan semasa membina ayat tersebut. Baik murid, kita akan tengok contoh yang pertama. Cikgu akan terangkan satu persatu ya. Yang pertama, ayat penyata. Ayat ini kita gunakan untuk menyatakan sesuatu perkara. ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்றப்ப இல்லாட்டி சொல்ல வர்றப்ப பாய்க்கிற வாக்கியம் தான் இந்த ayat penyata. Lepas ni kita akan tengok contoh-contoh yang seterusnya. Tetapi untuk ayat penyata kita akan gunakan tanda nokta ataupun titik. Seterusnya ayat tanya. Ayat tanya ini ialah kita gunakan untuk bertanyakan soalan ataupun menanyakan soalan. ஒரு கேள்வி கேட்கிறப்ப பாய்க்கிற வாக்கியம் தான் ayat tanya. Okey, untuk ayat tanya ini kita akan gunakan tanda soal. கேள்விக்குறி. Okey, ayat yang ketiga ialah ayat seruan. Untuk ayat seruan, kita akan gunakan tanda seru. ஆச்சரியக்குறி. ஆச்சரியக்குறியை பாய்ச்சி நாம் இந்த வாக்கியம் செய்வோம். Dan yang keempat ialah ayat perintah. Untuk ayat perintah, kita akan gunakan tanda nokta ataupun titik. கட்டளை வாக்கியம் சொல்லுவாங்க. ஒரு விஷயத்தை கேட்கறது இல்லாட்டி சொல்றது. செய்ய சொல்றது. அதுக்காக தான் இந்த ayat perintah நம்ம பார்ப்போம். Okey, lepas ni kita akan tengok dengan lebih lanjut contoh-contoh ayat untuk setiap jenis ayat ini. Yang pertama, ayat penyata. நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு விஷயத்தை சொல்றதுக்காக பாய்க்கிற வாக்கியம் தான் வந்துட்டு ayat penyata. அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். contoh, Ali bermain bola. Ali makan nasi. Emak menggoreng ikan. அங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்களே, so itu ialah ayat penyata. Kamu menyatakan sesuatu perkara di situ. Okey, di sini cikgu beri kamu 3 contoh. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kes COVID-19 semakin meningkat. Di belakang ayat tu ada tanda nokta ya. So tengok lagi sekali, kes COVID-19 semakin meningkat. அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, கோவிட் கேஸ் வந்து இன்னும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது. ஒரு விஷயம் அங்க சொல்றாங்க. So itu ialah ayat penyata. Tengok ayat yang kedua. Kelas bahasa Melayu dalam talian sangat menarik. Kelas bahasa Melayu dalam talian sangat menarik. Okey, contoh yang ketiga, murid-murid bermain di padang. Okay, ini ialah contoh-contoh yang mudah supaya kamu faham. ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இருந்தாக்கா வந்துட்டு itu ialah ayat penyata.
Okay. Seterusnya kita tengok ayat tanya. நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்காக பாய்க்கிற வாக்கியம் தான் வந்துட்டு ayat tanya yang menggunakan tanda soal. கேள்விக்குறி பாய்க்கிறது. Okey, tengok contoh yang diberikan. Siapakah nama kamu? Siapakah nama kamu? Okey, contoh yang kedua. Bilakah sekolah akan dibuka? Bilakah sekolah akan dibuka? Dan contoh yang ketiga, apakah syarat-syarat pertandingan itu? நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, இந்த வாக்கியம் எல்லாமே வந்து கேள்வி கேட்கிற வாக்கியம். So itu ialah ayat tanya. Kamu akan gunakan kata tanya untuk membina ayat tanya ini. Sebagai contohnya, kata tanya terdiri daripada apakah, siapakah, berapakah, bagaimanakah, di manakah, mengapakah, kenapakah dan lain-lain lagi. Okay? Bila kamu membina ayat tanya, இந்த கேள்விக்குறி இருக்கு இல்லையா, இது கண்டிப்பா உங்க வாக்கியத்துல வரணும். Tanda soal mesti kena ada semasa kamu membina ayat tanya. Pastikan semasa kamu bina ayat itu, tanda soal mesti kena ada. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan tengok ayat seruan. Semasa membina ayat seruan ini, murid-murid perlu gunakan tanda seru di hujung ayat tersebut. இந்த வாக்கியம் அமைக்கிறப்ப, இந்த ayat seruan வாக்கியம் நீங்க அமைக்கிறப்ப வந்துட்டு வாக்கிய இறுதியில வந்து நீங்க கண்டிப்பா அந்த tanda seru நீங்க கண்டிப்பா பாய்ச்சிருக்கணும். Bukan letak titik ataupun tanda soal, tetapi tanda seru. Untuk membina ayat seruan ini, murid-murid perlu menggunakan perkataan kata seru. நம்ம kata seru பாய்ச்சுதான் இந்த ayat seruan நம்ம அமைக்க முடியும். Contoh kata seru ialah wah, cheese, aduhai, aduh, amboi. இந்த ayat seruan வந்து நம்ம உணர்ச்சியை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த வாக்கியம் நீங்க அமைக்கிறப்ப கூட அந்த contoh வந்துட்டு அந்த சொற்கள் வந்துட்டு அந்த உணர்ச்சியை சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும். Contoh, bila kamu gunakan cheese, நீங்க cheese பாய்க்கிறப்ப நீங்க கோவமா இருக்கீங்க அர்த்தம். வான்னு பாய்க்கிறப்ப நீங்க ஆச்சரியப்படுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவே அம்போயா இருந்தா, அம்போய்னா நீங்க ஒரு அழகான விஷயத்தை பார்த்து நீங்க ஆச்சரியப்படுறீங்க அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி சொற்கள் பாய்க்கிறப்ப அந்த ஆயாட்டும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். ஓகே, sebagai contoh kita akan tengok, wah, cantiknya rumah kamu. ஒரு ஆச்சரியப்படுறாரு, பெரிய வீடு அழகா இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுறாரு. பின்னால வந்து ஆச்சரியக்குரிய இருக்கு. Okey, nombor 2, cheese, berani engkau. Tengok di sini dia marah. Dia menggunakan perkataan cheese dan marah. Cheese, berani engkau. Di ujung ayat ada tanda seru. Okey, yang ketiga, aduhai, malangnya nasib aku. அவர் வருத்தப்படுறாரு, அவர் நிலைமை வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாரு. aduhai, malangnya nasib aku. Okey, contoh-contoh lain yang boleh cikgu berikan ialah amboi, cantiknya anak patung itu. அந்த அழகை பார்த்து அவங்க வர்ணிக்கிறாங்க. amboi, cantiknya anak patung itu. Contoh yang lain ialah aduh, sakitnya perut aku. Okay, the feelings oda சொல்றது அந்த வார்த்தைக்கு பாய்க்கிறப்ப. Semasa kamu bina ayat seruan, ada dua perkara, iaitu pertama, kamu perlu gunakan kata seru. Yang kedua, di hujung ayat mesti kena ada tanda seru, baru ayat kamu betul. Kalau kamu gunakan tanda lain seperti titik ataupun tanda soal bermakna ayat yang kamu bina itu ialah ayat yang salah. அது ayat seruan இல்ல, ayat வந்து தவறுன்னு அர்த்தம். சரியா மாணவர்களே? ஸோ இந்த வாக்கியம் அமைக்கிறப்ப இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்க பார்த்துக்கணும். kata seru கண்டிப்பா இருக்கணும், அந்த வாக்கியம் சரியா நீங்க எழுந்திருக்கணும். அடுத்தது அந்த இறுதியில வந்துட்டு கண்டிப்பா tanda seru நீங்க பாய்ச்சிக்கணும். ஓகே, saya harap mudah-mudahan
Faham ya? Seterusnya kita akan tengok ayat perintah. தமிழ்ல சொன்னாக்கா கட்டளை வாக்கியம். ஒரு விஷயம் செய்யுங்க, செய்யாதீங்க அப்படி சொல்றதுக்கு பாய்க்கிற வாக்கியம் தான் வந்துட்டு ayat perintah. Untuk ayat perintah kita akan gunakan kata perintah. Sebagai contoh, sila, tolong, jemput, larang, jangan. அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வச்சு kamu akan bina ayat perintah. Semasa membina ayat perintah, di hujung ayat tersebut, murid-murid perlu meletakkan tanda nokta ataupun titik. Mari murid, sekarang kita akan tengok contoh-contoh ayat untuk ayat perintah. Yang pertama, sila buka kasut sebelum masuk ke dalam. Ya, சொல்றாங்க, sila buka kasut sebelum masuk ke dalam. Ayat yang kedua, tolong senyap. Tolong senyap. Ayat yang ketiga, jemput masuk. Jemput masuk. Ataupun murid-murid juga boleh gunakan jemput makan makanan yang dihidangkan. Itu contoh ayat ya. Jemput makan makanan yang dihidangkan. Okey, contoh ayat yang keempat, dilarang membuang sampah di sini. Dilarang membuang sampah di sini. Ataupun dilarang pijak rumput itu. Dilarang pijak rumput itu. Okey. Untuk ayat perintah ni, murid-murid akan gunakan kata perintah. Okey, kata perintah ada banyak. Nanti murid-murid boleh cari semasa membina ayat. Dan pada hujung ayat kamu perlu ada tanda nokta ataupun titik. Baiklah murid, cikgu harap setakat ini apa yang cikgu ajar murid-murid dapat faham ya. Sebagai latihan untuk aktiviti kita pada hari ini ialah cikgu nak murid bina 3 ayat untuk setiap jenis ayat dalam buku tata bahasa anda. Okey, 3 வாக்கியம் நீங்க செய்யணும். ஓகேவா? ஒவ்வொரு jenis ayat pun நீங்க 3 வாக்கியம் அமைக்கணும். Contoh, kita ada 4 jenis ayat kan? So 4 jenis ayat, untuk setiap jenis tu kamu perlu bina 3 ayat dalam buku tata bahasa kamu. Baiklah murid, kita sudah tiba ke penghujung pembelajaran kita. Cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan atau kamu kurang jelas, murid-murid boleh WhatsApp dan tanya kepada cikgu kalau ada sebarang soalan. Selepas siap latihan kamu, cikgu hendak kamu hantar latihan tersebut kepada cikgu supaya cikgu boleh semak jawapan kamu. Boleh ya? Okey, sekian. Terima kasih.